secepat mungkin. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Mastura binti Abdul Halim dan rakan-rakan saya kerana sudi menonton video pembentangan yang dibentangkan oleh kumpulan kami. Jadi, tajuk yang kami ingin bentangkan adalah merupakan tajuk yang seringkali dihangat perkatakan terutamanya di kalangan rakyat Malaysia, iaitu mengatasi kebimbangan semasa isu COVID-19. Ini adalah ahli kumpulan saya. Yang di sebelah kiri kita ada Raibatul Natasha binti Kamis. Yang kedua kita ada Nur Ashikin binti Zu. Yang ketiga kita ada Nur Suzana binti Mat Daud. Dan yang terakhir sekali adalah saya, satu-satunya kumbang dalam grup ini, Muhammad Hakim bin Uzair. Okey, ini adalah agenda ataupun isi kandungan. Yang pertama sekali kita ada pengenalan. Yang kedua kita ada punca. Yang ketiga kita ada cara mengatasi. Dan yang keempat kita ada kesimpulan ataupun rumusan. Okey, sebelum kami memulakan perbincangan, izinkan saya untuk menayangkan satu video yang berkemungkinan ada kaitan dengan tajuk yang ingin kami bentangkan sebentar lagi. Jadi, selamat menonton. Peniaga industri kecil dan sederhana IKS yang bergantung kepada perniagaan dan tanpa sumber pendapatan lain adalah antara golongan yang sangat terkesan dengan langkah kawal COVID-19 termasuk pelaksanaan PKP. Arjuana Sabri yang berniaga kecil-kecilan menjual sayuran di Pasar Sayur Hilltop Tawau merasa bimbang penularan COVID-19 yang semakin meningkat ini akan memberi kesan kepada pendapatannya. Arjuana, 34 tahun, adalah ibu kepada 3 orang anak dan akan melahirkan anak yang keempat dalam masa terdekat. Tegasnya, masa yang diberikan kerajaan untuk mereka berniaga amatlah singkat dan tidak dapat menghabiskan jualan sayurnya. Kami pun diarahkan oleh kerajaan untuk tutup sampai jam 2. Jadi sayur-sayuran kami pun kebanyakannya tidak habis. Habis buruk dibuang sejak di tong sampah. Jadi kalau boleh kami minta kerajaan lah bagi kami masa untuk perpanjangkanlah lagi kan masa kami untuk berjualan. Modal tu dalam satu hari kadang mau 100 lebih juga ke 200 lah. Kadang-kadang tu kalau menjual tak sampai juga sampai begitu. Kami dapat, bakilah rugi. Paksalah macam mana keadaan kami, kena teruskan juga sebab ini yang kami harap. Justru dalam Belanjawan 2021, dia turut mengharapkan bantuan daripada kerajaan untuk meneruskan perniagaannya bagi menyara keluarganya. Saya punya punca pendapatan pun memang ini sejak berjualan siap sayur. Jadi kalau sampai begini terus, memang susahlah. Memang susah. Suami kerja kontrak bertukang-tukang. Itu pun macam sekarang, macam sekarang mana ada kerja. Harap begini sejaklah. Kalau ini siap mau diharap, banyak benda pun mau kita mau bayar bil elektrik, mau bayar bil air, mau banyak lagi benda-benda mau dibayar. Anak pun memerlukan banyak kos. Okey, jadi untuk pengenalan saya akan menerangkan apakah itu COVID-19. COVID-19 adalah akronim untuk Coronavirus Disease 19 yang merupakan family virus yang menyebabkan pelbagai penyakit dari selsema hingga ke penyakit lebih terus seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. Antara simptom yang mempunyai kebarangkalian yang tinggi adalah demam, sakit badan, pening kepala, batuk, selsema dan sukar bernafas.
Okey, jadi apakah itu kebimbangan? Kebimbangan adalah sejenis kecelaruan kesihatan mental yang boleh dicetuskan oleh stres. Kedua-dua stres dan kebimbangan mempunyai simptom yang hampir sama dan agak sukar untuk dikesan perbezaannya. Simptom seperti kesukaran tidur pada waktu malam, keletihan, bimbang yang berlebihan, kurang fokus, kerengsaan di samping simptom fizikal lain seperti kadar denyutan jantung yang tinggi, ketegangan otot dan sakit kepala merupakan simptom yang ada pada kedua-duanya. Jadi, apakah simptom kebimbangan? Antara simptom kognitif adalah konsentrasi yang lemah, masalah ingatan dan tidak boleh dibantu. Manakala simptom emosi pula adalah perasaan takut, gerut, terseksa, cepat marah dan sensitif. Simptom somatik pula meliputi insomnia, sakit badan, hilang selera makan serta kurang nafsu seks. Manakala simptom autonomik pula terdiri daripada jantung yang berdegup laju, berdebar, sentiasa mahu terkencing dan sakit perut. Simptom tingkah laku bagi kebimbangan pula boleh dilihat melalui tingkah laku agresif, kejam dan juga pengelakkan terhadap orang ramai, tempat atau situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashki binti Zu dari kelas 3B. Di sini, saya akan menerangkan beberapa punca kebimbangan yang berlaku semasa pandemik COVID-19. Pertama sekali, kehilangan pekerjaan akibat dari penutupan dan pengecilan beberapa sektor seperti perniagaan, pelancongan, perhotelan dan sektor-sektor lain di Malaysia. Sehingga Jun, lebih dari 600,000 rakyat Malaysia telah hilang pekerjaan akibat dari kesan COVID-19. Manakala, sebanyak 79% kehilangan pekerjaan berlaku di 5 negeri iaitu Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Kedah dan Pulau Pinang. Seterusnya, peningkatan kes keganasan rumah tangga telah dicatat sebanyak 44 hingga 57%, seperti yang telah diadukan kepada talian kasih Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat, berikutan mangsa dan pelaku mempunyai lebih banyak masa di rumah susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pesakit COVID-19 pula mengalami kebimbangan terhadap ketidaktentuan penyembuhan, perasaan bersalah kerana mungkin mereka yang menjadi punca penyakit ini tersebar kepada orang lain dan dikuarantin jauh dari keluarga dan masyarakat dalam jangka masa yang tidak diketahui. Tekanan psikologikal atau dalam kata lain, psychological distress, yang mana secara umumnya, ianya boleh digambarkan sebagai satu perasaan dan emosi yang tidak menyenangkan, juga boleh berlaku terhadap ahli keluarga terdekat pesakit yang meninggal dunia akibat COVID-19 dan juga yang menjadi penjaga mereka seperti jururawat yang menjaga mereka di hospital. Seterusnya, pesakit yang mengalami Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) atau gangguan stres pasca trauma adalah gangguan mental akibat peristiwa lampau seperti kehilangan orang tersayang, peperangan, bencana alam yang teruk, kemalangan dan serangan peribadi atau perkara-perkara yang lain. Mereka mungkin merasakan tempoh PKP memberi lebih banyak masa untuk mereka mengingati perkara-perkara yang lepas dan seterusnya menyebabkan gangguan mental berlaku dalam diri mereka. Selain itu, pesakit Obsessive Compulsive Disorder (OCD) iaitu gangguan mental yang menyebabkan pesakitnya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang.
pesakit ini akan menimbulkan simptom yang lebih ketara waktu ini. Mereka amat mudah untuk merasa ketakutan terhadap jangkitan, mudah menjadi bimbang dan was-was dengan kesempurnaan mereka membersihkan diri, seperti membasuh tangan berulang kali kerana tidak yakin dengan tahap kebersihan basuhan terdahulu. Mereka juga mula memikirkan bahawa kemungkinan merekalah yang menjadi pembawa COVID-19 yang boleh menjangkiti orang lain. Kekeliruan antara ketakutan mengatasi COVID-19 dan kecelaruan akibat OCD mungkin boleh menimbulkan tekanan yang lebih dalam jiwa mereka. Petugas-petugas barisan hadapan di hospital seperti doktor dan jururawat dan juga petugas-petugas barisan hadapan perkhidmatan di tempat-tempat lain seperti polis, pekerja yang berkaitan dengan keperluan harian masyarakat yang bertungkus lumus memerangi COVID-19 dan membantu orang awam. Ada juga di antara mereka yang merasa ketakutan, kerisauan, mengalami insomnia dan ada yang rasa bersalah terhadap keluarga. Hal ini kerana mereka terpaksa mengabaikan keluarga mereka untuk seketika kerana tugas dan tanggungjawab mereka terhadap negara dan masyarakat yang perlu diselesaikan. Akhir sekali, mereka yang mempunyai tanggungjawab terhadap ibu bapa yang tua, uzur, anak-anak yang baru lahir, anak-anak yang kurang upaya, yang memerlukan persekitaran yang sangat bersih, akan sentiasa berasa risau tentang kebersihan persekitaran. Ibu bapa atau anak-anak yang tinggal bersama mereka yang berkeperluan khusus, misalnya yang menghidap penyakit kronik, akan membuatkan mereka sentiasa curiga tentang tahap kebersihan diri sendiri dan orang sekeliling. Hal ini menyebabkan perasaan bimbang dan risau akan sentiasa menghantui diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Suzana binti Mak Daud daripada kelas 3B. Akan membentangkan tentang cara untuk mengatasi kebimbangan semasa COVID-19. Jadi poin pertama yang saya dapat adalah dengan menukarkan kebimbangan kita kepada tindakan. Jadi dalam masa-masa yang sukar ini, penting untuk kita mengetahui strategi pencegahan dan pengurangan kecemasan yang benar dan efektif. Seperti membuat perancangan dan melakukan persediaan yang awal. Kita perlulah menukarkan kebimbangan kita kepada tindakan yang lebih memfokuskan kepada perkara yang kita boleh kawal daripada memikirkan sesuatu yang di luar kawalan kita. Antaranya dengan mendapatkan tidur yang mencukupi, bersenam dengan lebih kerap, mengikut perintah dan sarana yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan dan merancang aktiviti yang kita boleh lakukan bersama keluarga semasa tempoh perintah kawalan pergerakan. Ini akan mengelakkan kita daripada terlalu memikirkan tentang perkara yang tidak penting yang akan meningkatkan tahap stres kita. Kita juga mestilah mengutamakan tahap kesihatan mental dan psikologi. Seterusnya, dengan mengetahui fakta. Kebiasaannya, otak kita mudah tertekan dan terganggu apabila menghadapi situasi yang tidak diketahui dan tak pasti. Contohnya seperti COVID-19 ini. Jadi, fakta kita diperlukan supaya otak kita boleh merancang, bersedia dan boleh menyelesaikan masalah. Namun, fakta tersebut mestilah daripada sumber yang boleh dipercayai serta tepat. Sumber yang boleh dipercayai boleh diambil daripada Ketua Pengarah Kesihatan kita iaitu melalui Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah pada setiap petang ataupun daripada Jabatan Kementerian Kesihatan kita sendiri. Jadi kita tidak boleh mudah percaya dengan khabar berita yang tak pasti dan tak membantu sebab hal ini akan menyebabkan kita menjadi lebih cemas dan risau. Seterusnya akan membuatkan kita makin sukar untuk mengalihkan perhatian kita kepada sesuatu yang lebih memberi manfaat dan akan mengakibatkan kita fokus kepada perasaan bimbang yang berlebihan tersebut. Jadi hal ini akan menjejaskan emosi kita. Jadi poin yang ketiga adalah dengan menghentikan tingkah laku yang boleh menambahkan lagi kerusingan kita. Tingkah laku seperti kerap mendapatkan kepastian dan pengesahan dari Dr. Google
boleh menimbulkan rasa bimbang dan cemas kerana kita terlalu fokus kepada gejala-gejala kecil yang mungkin tidak wujud dalam tubuh badan kita. Jadi kita mesti mengurangkan pendedahan terhadap media seperti televisyen dan surat khabar sekiranya ia mendatangkan kebimbangan yang ketara. Walaupun penting untuk mendapatkan maklumat terkini, kita mesti cuba untuk terhadkan masa menonton televisyen, membaca surat khabar atau mengikuti berita semasa di atas talian. Kita gantikan dengan mengadaptasi strategi daya tindak yang bersesuaian dengan kita kerana ia akan membantu kita untuk mengurangkan rasa bimbang dalam fikiran kita. Contohnya dengan melakukan hobi baru yang boleh kita buat kat rumah seperti membaca buku dan lain-lain. Yang keempat, hubungan sosial. Hubungan sosial ini penting. Dengan memperkukuhkan hubungan sosial, contohnya dengan ahli keluarga dan rakan, akan mengurangkan tekanan sekaligus dapat meningkatkan tahap kesihatan mental kita. Hubungan ini boleh diperketatkan menerusi panggilan telefon ataupun komunikasi yang menggunakan internet. Jadi ibu bapa yang berasa bimbang tentang kesihatan dan emosi anak juga wajar untuk berkomunikasi dengan mereka dengan lebih kerap kerana kesihatan mental mereka juga mungkin terjejas dengan keadaan yang terkini. Kerana mereka perlu untuk belajar tentang kehidupan normal baru dan pembelajaran secara online ini mungkin menyebabkan mereka lebih stres, terutama anak kita yang masih kecil dan tak dapat keluar rumah. Jadi ini akan memberi peluang kepada anak-anak kita untuk berkongsi apa yang mereka rasai sekaligus dapat mengurangkan tekanan yang mereka alami. Sebenarnya pendekatan saling mengambil berat ataupun memberi perhatian antara satu sama lain juga dapat membantu kita untuk mengharungi tempoh PKP ini. Selain menitik beratkan penjagaan kesihatan mental dan emosi. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raibatul Natasha binti Kamis akan meneruskan pembentangan tentang cara mengatasi kebimbangan semasa COVID-19. Yang pertama ialah pendekatan teori Rational Emotive Behaviour Therapy REBT. Terapi ini digunakan dalam sesi kaunseling yang diasaskan oleh Albert Ellis. Albert Ellis ialah seorang ahli psikologi klinikal yang mendapat latihan di Columbia University dan dilahirkan di Amerika Syarikat. Berdasarkan majalah Psychology Today yang menggelarkan beliau The Greatest Living Psychologist. Kemunculan pendekatan REBT ini bermula daripada falsafah moden dan falsafah lama serta daripada pengalaman hidup Albert Ellis sendiri. Teori rasional emotif pelakuan ini menekankan kepercayaan yang tidak rasional pada diri individu yang menyebabkan berlakunya permasalahan kepada emosi dan tingkah laku individu. Terapi ini juga dikenali sebagai terapi ABC. Menurut Albert Ellis, manusia pada dasarnya adalah unik yang mempunyai kecenderungan untuk berfikir secara rasional dan tidak rasional. Ketika berfikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan berkesan bahagia dan cekap. Namun, jika manusia berfikir tidak rasional, individu itu akan jadi tidak berkesan. Reaksi emosional seseorang sebahagian besar disebabkan oleh penilaian, tafsiran dan falsafah yang disedari maupun tidak disedari. Halangan psikologi tersebut akibat daripada cara berfikir yang tidak logik dan tidak rasional, di mana emosi yang menyertai individu dalam berfikir penuh dengan prasangka dan tidak rasional. Berfikir tidak rasional ini bermula dengan belajar secara tidak logik yang biasanya diperoleh daripada orang tua dan budaya tempat dibesarkan serta akan tercermin dari kata-kata yang digunakan. Pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep teori Albert Ellis mempunyai 3 asas yang membina tingkah laku individu, iaitu A. Antecedent event, B. Belief dan C. Emotional consequence. Seterusnya, caranya adalah meningkatkan kekuatan dalaman. Pelajar, terutamanya pelajar universiti yang berada di kampus juga turut terkesan dari segi psikologi apabila pandemik COVID-19 berlaku. Oleh itu, pelajar perlu meningkatkan kekuatan dalaman melalui daya tahan resilient. Resilient ialah bagaimana seseorang individu
yang mengalami kesulitan dan kesusahan dapat menghadapi segala bentuk risiko, cabaran dan kekangan dengan lebih tabah dan yakin, kompeten dan berdaya saing yang tinggi dalam kehidupannya. Mereka yang mempunyai resilien yang tinggi berkeupayaan, menahan diri dan dapat menyesuaikan diri dalam situasi yang tertekan. Resilien juga didefinisikan sebagai ciri-ciri kekuatan yang ada dalam diri seseorang bagi menghadapi tekanan, membuat penyesuaian dan menunjukkan hasil yang positif walaupun pendedahan kepada kesukaran dalam kehidupan. Seseorang yang mempunyai resilien yang tinggi juga dapat mengurus tekanan, kebimbangan dan menyelesaikan masalah kompleks yang dihadapi dalam tempoh berlakunya krisis. Di samping itu, keupayaan untuk keluar dari situasi traumatik, kesan dari stigma, tekanan, kebimbangan dan ketakutan. Selanjutnya adalah bantuan sokongan psikososial dan sokongan lain. Selain memberi bantuan asas seperti makanan dan tempat tinggal yang selamat kepada pelajar di kampus, penting juga bagi pihak universiti untuk menyediakan dan meningkatkan bantuan psikososial kepada pelajar seperti kaunseling, psikoterapi, psychological first aid dan bantuan sokongan lain iaitu daripada rakan sebaya, pensyarah, penyelia dan komuniti. Selain itu juga, pihak universiti haruslah menjalinkan kerjasama antara profesional seperti pekerja sosial, kaunselor, psikologi klinikal, psikiatris dan doktor perubatan supaya menjadi satu pasukan bagi menyediakan perkhidmatan psikososial yang lebih berkesan kepada pelajar yang berada di kampus. Akhir sekali, cara mengatasi kebimbangan semasa COVID-19 adalah menghilangkan tekanan. Latihan pernafasan dan meditasi mampu mengurangkan kebimbangan dan meningkatkan kesejahteraan umum. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), dengan mengamalkan teknik pernafasan yang betul, umpamanya kita boleh menjadi lebih tenang ketika berhadapan dengan situasi yang tegang. Ia dapat meningkatkan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, meningkatkan peredaran darah dan mengurangkan ketegangan. Latihan teknik pernafasan juga dapat dilakukan dengan memilih satu keadaan yang tiada gangguan dan selesa. Sekian, terima kasih. So, kesimpulannya, seperti mana kita tahu, pandemik COVID-19 yang melanda negara kita telah menyebabkan banyak perkara yang tidak diingini berlaku. Terutamanya dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang terbilang cermelang, gemilang, kita sewajarnya mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya perkara yang tidak diingini berlaku kepada kita. Tidak lupa juga untuk mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan supaya dapat memutuskan rantaian COVID-19 secara bersama. Pak Abu pergi memberi duit kepada Pak Ali. Pak Ali pergi bermain judi. Terima kasih saudara-saudari. Semoga kita berjumpa lagi.